Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, saya nak tanya sikit Datuk. Ya. Mengenai Datuk Seri Najib. Ya. Saya nampak sekarang rakyat dah makin merindui kepimpinan Datuk Seri Najib. Okey. Apa pandangan Datuk? Adakah Najib Razak boleh kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia? You rasa? Tak tahu saya. Tak tahu Tak tahu. Tapi saya tengok hampir keseluruhan dah mula bercerita pasal dia dengan idea-idea dia yang paling latest sekali mengenai KDUSP. Yang mana idea tu datang sendiri daripada dia. Dan banyak mula rakyat terbuka mata mengenai beliau. Okey. Pertama sekali, saya rasa hampir pastilah, hampir pasti Datuk Seri Najib akan make a comeback. Itu saya yakin daripada awal lagi. Kenapa saya yakin begitu? Kerana pertama sekali, beliau dijatuhkan dengan fitnah. Kita pun tahu bagaimana Tun Mahathir, Rafizi Ramli, jago formula kita, bagaimana Anwar Ibrahim, bagaimana Muhyiddin Yassin sendiri, bagaimana Lim Guan Eng, bagaimana Tony Phua dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya telah merancang bekerjasama dengan pihak asing, Wall Street Journal, dengan Claire Russell Brown, dengan Andre Xavier Justo, banyak pihak yang terlibat dalam konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dengan menggunakan modal SRC International, begitu juga dengan 1MDB. Jadi apa yang mereka lontarkan ini, memang saya mengakui bahawa ianya berjaya mengelirukan rakyat, kerana dulu bila kita nak memahami tentang soal 1MDB ni pun, saya rasa saya, saudara Tun Faisal ketika tu, kita jumpa Arul Kandar ni pun dekat 8-9 kali lah. Dan ini termasuklah lepas tu kita mengadakan jelajah bersama dengan beliau untuk memperjelaskan tentang dasar ekonomi negara dan dalam masa yang sama menjelaskan tentang isu 1MDB ni. Dan saya begitu yakin bahawa Datuk Seri Najib akhirnya akan kembali ke persada politik tanah air ni, kerana pertama sekali rakyat yang termakan janji ni pasti akan sedar bahawa mereka tertipu, kerana ada 60 janji yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Kalau nak tunaikan satu, contohnya lah nak hapuskan tol, itu pun dah memerlukan 380 bilion ringgit. Kita punya Reserve Bank Negara 435, paling tinggi dalam sejarah Datuk Seri Najib tinggalkan. Maknanya kalau nak tunaikan satu saja janji, maka Reserve Bank Negara pun dah tak mampu lagi nak menampung import tertangguh kita yang boleh tampung 7-8 bulan. Jadi itu sebab saya yakin bahawa pertama, janji tidak mungkin dapat ditunaikan. Kedua, salah satu kebodohan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan ini ialah menunaikan janji yang tak sepatutnya ditunaikan, iaitu menghapuskan GST. Antara GST dengan SST ni, dia punya beza dia, pendapatan dekat 30 bilion. Maknanya bukan hanya janji mereka tidak boleh ditunaikan, apa yang Datuk Seri Najib bagi pun secara kalau tak semua pun hampir keseluruhan bakal ditarik balik. Ini kita dah boleh nampak lagi daripada awal. Dan yang ketiga yang saya begitu yakin, Tun Mahathir ni, orang nampak dia sebagai wira, orang yang dipanggil sebagai bapa pembangunan. Tapi ramai tak tahu bahawa setiap pembangunan yang dia bawa tu lebih kepada nak mengayakan anak-anak dan kroni dia. Tapi dulu dia selamat kerana ketika itu bukan zaman IT. Ketika itu tidak ada Google search. Ketika itu semua maklumat tidak di hujung jari macam zaman sekarang. Tetapi bila dia berada di zaman di mana
Najib terkorban melalui sosial media, maka dia sudah pasti tidak boleh bertahan selama mana Najib mampu bertahan. Kalau kita tengok BN, it takes the opposition 61 years to topple BN. Tetapi it only took BN 22 years to topple PH. 22 months, 22 bulan. Sebenarnya saya tak menyangka yang dalam sekelip mata, saya rasa lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Nasib saya tak baik, saya bertanding 86 hari selepas BN kalah. Kalau saya bertanding 6 bulan selepas BN kalah, orang dah tahu 100 hari pertama, semua janji tak ditunaikan kecuali nak hapuskan GST tu. Itu pun dibuat selepas 100 hari. Saya yakin peluang menang tu hampir 100%, disebabkan kawasan saya bertanding tu 70% pengundi Melayu pada ketika tu. Memang solid lah kita boleh dapat, cuma malangnya ketika itu orang belum sedar lagi mereka telah ditipu. Jadi dalam erti kata lain, hari ni alhamdulillah lah, ni sebenarnya kerja Allah Ta'ala. Dia nak bagi peluang untuk kita menilai siapa Datuk Seri Najib. Yang dulu zaman dia 9 tahun rakyat boleh hidup senang, kita tak berhadapan dengan kegawatan yang begitu gawat hari ini, hanya kerana fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh puak-puak Pakatan Harapan ni, kita termakan. Dan ada lebih kurang 25% khususnya pengundi-pengundi Melayu yang telah terpedaya dan akhirnya mengundi Pakatan Harapan dengan slogan, apa kata kita cuba 5 tahun saja. Dan 5 tahun ini, belum pun 2 tahun, mereka sudah tidak boleh tahan dan akhirnya tergolek Pakatan Harapan. Jadi kalau tanya dengan saya hampir pasti Najib akan kembali menjadi Perdana Menteri. Cuma sekarang ni ada beberapa halangan. Halangan pertama sudah pastilah kes mahkamah dia. Kes mahkamah dia, pertama dia kena berhadapan dengan pihak musuh. Okey. Kalau dia mendapat pembicaraan yang adil, saya yakin dah lama lepas. Contohnya macam kes yang melibatkan SRC International. Okay. Kes ini sudah pun diteliti oleh Peguam Negara yang lama, Tan Sri Apandi Ali. Dan Peguam Negara yang lama, disebabkan duit ini dimasukkan oleh Nik Faisal ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Ni bukan akaun peribadi, ini akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib selaku Presiden UMNO. Jadi duit sumbangan CSR SRC International dimasukkan ke dalam akaun ni, dan ini yang menjadi isu. Kalau ikut undang-undang, sekiranya seseorang memasukkan duit dalam akaun kita, dan kita tak sedar benda ni, kita tak tahu, ini tak salah. Contohnya macam katalah Zahid masukkan duit dalam akaun kamu, kerana kamu meluluskan sesuatu, tapi dia dapat nombor akaun daripada saya yang bagi, kamu tak tahu dia bagi duit, boleh tak SPRM dakwa kamu di bawah Akta Pencegahan Rasuah? Tak boleh. Kalau ikut undang-undang Malaysia, tak boleh. Tapi disebabkan bila mereka berjaya memerintah Malaysia, mereka tukar Peguam Negara, mereka letak Peguam Ketua Komunis Melayu Tommy Thomas ni sebagai Peguam Negara, apa yang tak boleh dibolehkan, apa yang boleh dah jadi tak boleh. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Itu sebabnya bagi saya inilah halangan, inilah halangan utama Datuk Seri Najib, iaitu untuk membersihkan dirinya dalam keadaan beliau tidak mendapat pengadilan yang seadil-adilnya. Apa nasnya, apa dalilnya? Pertama sekali dari segi hakim itu sendiri.
Mula-mula Hakim Sofi Razak diletakkan untuk bertanggungjawab mengendalikan kes Datuk Seri Najib Asasi International. Tiba-tiba tak sampai seminggu lebih bila peguam ketua hakim negara ditukar, digantikan dengan mereka yang pro kepada Pakatan Harapan, iaitu Tan Sri Richard Malanjun. Kita pun tahu dalam pilihan raya di Sabah, Richard Malanjun telah naik sepentas bersama pimpinan DAP berkempen untuk warisan. Itu pun dah jelas. Bila dia tamat dia pencen, dia terus diletakkan oleh Tun Dr. Mahathir. Walaupun kita tahu Tun Dr. Mahathir bukan lagi jadi Perdana Menteri, tapi dia telah diletak sebagai lembaga pengarah di dalam sebuah syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan. Nampak sangat dia punya connection dia tu. Dan bila mana Richard Malanjun menjadi ketua hakim negara, dia terus tukar. Hakim yang mengendalikan kes Datuk Seri Najib ini, dia letak Hakim Nazlan. Hakim Nazlan ni ialah seorang hakim di mahkamah komersial yang tidak pernah mengendalikan kes jenayah. Macam mana tiba-tiba seorang yang tak pernah mengendalikan kes jenayah terus mengambil satu kes yang berprofil tinggi? Ini jelas tak masuk akal. Ini dalil yang pertama. Dan kita tengok Hakim Nazlan juga digunakan untuk menghakimi kes Datuk Seri Najib, kes yang melibatkan Datuk Zahid, kes yang melibatkan pimpinan-pimpinan UMNO, kes yang melibatkan LTTE. Dia juga yang melepaskan pengganas-pengganas LTTE. Dan akhirnya kita melihat dia telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Datuk Seri Najib, sedangkan banyak pendedahan dibuat di dalam mahkamah. Rata-ratanya saksi menceritakan beliau diarahkan oleh Jolo. Jolo arahkan itu, Jolo arahkan ini. Jolo ni tak dipanggil pun sebagai saksi, keterangan dia pun tak diambil, keterangan Nik Faisal pun tak diambil. Sepatutnya Datuk Seri Najib tak boleh didakwa dalam kes ini, kerana saksi-saksi utama ni keterangan dia langsung tak diambil. Itu sebabnya kita pun tunggu bila Ketua Polis Negara nak bawa balik beruang yang sudah berubah menjadi seladang ni. Sampai sekarang tidak dibawa balik. Kenapa Jolo tak dibawa balik? Kenapa Nik Faisal tak dibawa balik? Kerana kalau Jolo dibawa balik, Nik Faisal dibawa balik, maka merekalah yang sepatutnya bertanggungjawab dan akan disabitkan bersalah dalam kes ini. Dan kita tengok ketika proceeding berlaku, antara yang terdedah bila mana perbualan di antara Jolo dengan Joanna, pegawai Maybank, pegawai Mbank, di mana Jolo mengarahkan Joanna jangan sampai Datuk Seri Najib mengetahui transaksi keuangan akaun amanah yang bernama Datuk Seri Najib ni, atas nama Datuk Seri Najib. Jadi macam mana tuan punya akaun pun tak tahu, kerana pihak bank bersekongkol dengan Jolo untuk melakukan penipuan ke atas Datuk Seri Najib. Jadi saya yakin kalau misalnya Datuk Seri Najib diberikan fair trial, sudah pastilah beliau ni mempunyai peluang yang cerah untuk dibebaskan. Dan bila perkara ini dibawa ke mahkamah di peringkat mahkamah rayuan, walaupun saya tahu Tan Sri Muhyiddin sudah pun menghantar 2 individu untuk berhubung dengan mereka yang berada di mahkamah rayuan. Kita tahu benda ni. Memang dia tak nak lepas Datuk Seri Najib ni, kerana ini adalah satu-satunya pencabar dia yang berwibawa. Orang lain ni dia tak berapa bimbang, tapi Datuk Seri Najib ni satu-satunya pencabar dia yang berwibawa. Jadi macam mana pun dia kena bagi mati Datuk Najib ni. Jadi itu sebabnya walaupun begitu, tapi kena ingat di dalam mahkamah rayuan kita akan ada 3 hakim.
maka dia tak mudah untuk dikompromis. Lebih sukar. Kena kompromis 3-3 ataupun sekurang-kurangnya kena kompromis 2 daripada 3. Dan kalau kalah di peringkat Mahkamah Rayuan, boleh merayu di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dan di Mahkamah Persekutuan ada 5 orang hakim. 5 orang hakim ni lebih susah untuk dikompromis. Kena mereka ni nak kenakan Datuk Najib, dia kena kompromis 3 orang hakim baru dia boleh kenakan Datuk Najib. Tapi percayalah, mereka merancang, Allah Ta'ala merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya yakin perancangan Allah nanti sudah pasti yang benar itu akan tetap dilindungi Allah Ta'ala. Perancangan Allah pasti lebih baik.